bunga dihias, harum mekar, dihidang ubi merdeka. Soalan saya, Datuk Speaker, mohon dijawab nombor 3. Ya, sila Yang Mak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Datuk Yang Dipertua, saya jawab soalan terus sajalah, saya mamak dia tak pandai pantun. Dia kari dia Tapi subjek sastra Yang Mak. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Sepitang di atas soalan tersebut dan juga berkaitan dengan usaha kerajaan dalam menyumbang ke arah keamanan, kestabilan dan kemakmuran serantau. Seperti mana yang Dewan Mulia ini sedia maklum, Malaysia sentiasa committed dalam usaha mencari keamanan yang berpanjangan di selatan Filipina. Malaysia telah menerima peranan sebagai fasilitator kepada proses perdamaian di antara Kerajaan Filipina dan Barisan Pembebasan Islam Moro ataupun MILF sejak 2001. Sehingga berjaya membawa kepada persetujuan kedua-dua belah pihak bagi penubuhan bangsa Moro melalui perjanjian komprehensif mengenai bangsa Moro ataupun CAB, Comprehensive Agreement on Bangsa Moro, pada 27 Mac 2014. Lanjutan daripada perjanjian tersebut, kedua-dua pihak telah menyediakan satu draft undang-undang otonomi yang dipanggil Bangsa Moro Basic Law ataupun BBL. Namun begitu, draft BBL tersebut walaupun telah dibawa ke Senat, namun tidak dapat dipertimbangkan oleh Kongres Filipina kerana Kongres telah berhenti bersidang pada 5 Februari 2016 bagi memberi ruang kepada pilihan raya umum Filipina pada 9 Mei 2016. Walau bagaimanapun, Malaysia menyambut baik komitmen panel pendamai Kerajaan Filipina dan Moro Islamic Liberation Front MILF yang telah dizahirkan pada 11 Februari 2016 dalam satu mesyuarat khas di Kuala Lumpur. Semasa pertemuan tersebut, kedua-dua pihak telah mengesahkan komitmen mereka untuk meneruskan proses damai di selatan Filipina sehingga CAB berjaya dilaksanakan. Komitmen ini turut ditekankan dan disuarakan oleh Setiausaha Luar Filipina dalam pertemuan bersama dengan Yang Berhormat Menteri Luar Negeri pada 29 April 2016 di Manila. Yang Berhormat Menteri Luar juga telah menyatakan harapan Malaysia agar komitmen ini akan diteruskan oleh pentadbiran Filipina yang baru yang akan dibentuk kelak. Malaysia bersedia dan sentiasa memainkan peranannya sebagai fasilitator dan mengadakan engagement berterusan dengan pelbagai stakeholders di Filipina, terutamanya pejabat Presiden Filipina, pejabat penasihat Presiden mengenai rundingan damai ataupun Office of the Presidential Advisor on the Peace Process OPAPP, MILF dan melalui pertubuhan Persidangan Kerjasama Islam ataupun OIC dalam usaha memastikan kejayaan pelaksanaan CAB tersebut. Di samping itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah memberi jaminan dan sokongan terhadap perjanjian damai di selatan Filipina melalui komitmen apa yang disebut sebagai Tim Pemantau Antarabangsa Mindanao ataupun IMT, International Monitoring Team Mindanao. Pelibatan IMT di Mindanao sejak 2004 telah berjaya mengurangkan jumlah laporan pelanggaran gencatan senjata maupun permusuhan di antara kerajaan Filipina dan MILF secara drastik. Malaysia juga telah menyatakan komitmen untuk terus membantu membangun keupayaan atau capacity building institusi-institusi sosioekonomi bangsa Moro antaranya melalui MTCP, Malaysian Technical Cooperation Program yang terbukti memberi impak positif kepada peserta. Kerjasama ini meliputi perkongsian pengalaman serta melatih masyarakat bangsa Moro dalam bidang urus tadbir pendidikan, pertanian, sektor sosioekonomi dan berkenaan dengan pembangunan luar bandar. Dari Februari 2014, seramai 77 peserta dari bangsa Moro telah dilatih di bawah program MTCP dan program-program ini secara tidak langsung dapat meningkat taraf sosioekonomi masyarakat bangsa Moro dan menjamin keamanan dan kestabilan rantau tersebut. Sebagai rumusan, Malaysia akan terus memantau status pelaksanaan CAB ini di antara kerajaan Filipina dan MILF, Malaysia selaku pihak ketiga dan pemudah cara
kepada proses damai ini bersedia untuk memastikan kedua-dua pihak bekerjasama bagi memenuhi komitmen masing-masing selepas menandatangani perjanjian damai tersebut. Terima kasih. Yang Muhammad Sipitang. Terima kasih Datuk Speaker dan terima kasih Kepada Timbalan Menteri. Usaha damai yang dilakukan oleh kerajaan adalah mendapati sekali kerana kestabilan politik khususnya akan membawa kepada pembangunan di kawasan selatan dan ia menjadikan satu gerakan memastikan orang Filipina tidak tertumpu lagi kepada Malaysia khususnya di Sabah. Tetapi apakah dengan kemenangan Presiden yang baru yang telah pun kita dapat melihat dan apakah pendirian kerajaan kita Malaysia ke atas polisi baru yang akan dilaksanakan terutama sekali yang mengenai selatan Filipina dan termasuk tuntutan Filipina ke atas Sabah. Di samping apakah ketidakstabilan negara Filipina ini sendiri menjejaskan perdagangan dua hala yang selama ini telah digerakkan antara Filipina dengan Malaysia dan dengan kerjasama BIMNIaga yang melibatkan Malaysia, Indonesia, Filipina dan Brunei. Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat saya Sipitang. Menarik untuk kita melihat perkembangan yang berlaku di Filipina dengan pemilihan Presiden baru Rodrigo Duterte. Kerana beliau merupakan seorang yang telah dianggap sebagai agak popular, berusia 71 tahun, merupakan Mayor of Davao City for almost 22 years. Malahan liputan-liputan kemenangan beliau juga telah mendapat liputan yang meluas. Sewaktu saya di New York last week pun ia mendapat liputan yang agak luas. Namun apa yang saya ingin nyatakan ialah kemenangan yang telah dicapai masih lagi belum diputuskan secara rasmi, walaupun ia secara tidak rasmi memang merupakan Presiden elect. Ia perlu disahkan oleh Canvassing Board di peringkat distrik, kemudian diangkat kepada Canvassing di peringkat nasional. Dan beliau dijangka mengangkat sumpah pada 30 Jun. Namun yang menarik pada beliau ialah beliau sendiri datang daripada merupakan Mayor of Davao City. Davao City ini adalah salah satu daripada bandar yang di mana diletakkan IMT, International Monitoring Team, yang meliputi 5 bandar-bandar. Dan Davao City adalah antara city yang dianggap the safest city di dalam Filipina. Dan beliau telah dikenali sebagai orang yang mengamalkan pentadbiran secara merayap-rayap sehingga kan keseluruhan mereka yang berada di Davao City itu amat mengenali beliau. Yang menarik berkaitan dengan Duterte atau lebih dikenali sebagai Rodi ini, beliau juga membuat pernyataan bahawa beliau amat committed untuk meneruskan rundingan damai di Southern Philippines. Bukan itu saja, beliau juga antara orang yang committed untuk membangun sektor pertanian terutamanya di Southern Philippines. Jadi kepada posisi Kementerian Luar, kita melihat ini dengan penuh rasa optimisme bahawa hubungan dua hala dengan kepimpinan baru dan kemenangan yang agak overwhelming dengan 38.8% undi yang diperolehi, ia boleh membawa kepada satu lembaran hubungan yang lebih baik antara dua hala dan sekaligus meneruskan apa yang telah ditinggalkan oleh kepimpinan lalu, terutamanya untuk memastikan BBL, Basic Bangsa Moro Law ini dapat diputuskan akhirnya di peringkat Kongres. Terima kasih. Yang Muhammad Kepong. Satu yang dipertua itu soalan tambahan. Memandangkan Sabah itu dari negeri di dalam Malaysia. Dia cakap seolah-olah kita bukan di dalam Malaysia. Dia siapa yang Muhammad? Dia. Ya. Itu bolehkah Yang Berhormat memberitahu kepada Dewan ini apakah dia dimaksudkan bangsa Moro ini? Dan juga
bolehkah kita dapat muafakat dengan kerajaan Filipina untuk itu menghalangkan segala pencerohan dan sebarang itu tindakan senjata di Sabah. Bangsa Moro merujuk kepada bangsa secara utamalah masyarakat di Mindanao ataupun Southern Philippines, dan ia lebih tepat kerana segala rundingan dibuat di antara kerajaan Filipin bersama dengan MILF, yang mana menyaksikan akhirnya perjanjian apa yang dinamakan Comprehensive Agreement of Bangsa Moro. This is a monumental and historic achievement, dan pencapaian ini dibuat kerana adanya apa yang dinamakan kata third party facilitating, yang membabitkan 5 negara di bawah IMT, dan negara yang paling mengambil peranan as a lead role adalah Malaysia. Sebab itulah ketika 2014 bila mana Majlis menandatangani CAB ni, yang amat berhormat Perdana Menteri sendiri diberi penghormatan oleh Presiden Aquino untuk turut menyaksikan perjanjian di antara MILF dengan berkaitan dengan apa yang disebut tadi tentang keselamatan dan sebagainya. Saya ingin maklumkan bahawa banyak usaha dilakukan. Yang terbaru ialah yang berhormat Menteri Luar sendiri telah mengadakan perjumpaan secara trilateral. Selalunya bilateral, sekarang ada trilateral di antara Indonesia, Filipina dengan Malaysia. Untuk establish SOP, untuk bukan saja melihat tentang aspek-aspek maritim termasuk kes-kes jenayah penculikan. Sebab kes-kes jenayah penculikan bukan membabitkan rakyat Malaysia. Setakat 2014 hingga sekarang, Indonesia juga menyaksikan kes-kes penculikan sebanyak 14 orang. Dan ini merupakan isu yang mendasari keresahan ketiga-tiga negara. Dan saya difahamkan besok adalah mesyuarat pertama peringkat teknikal untuk establish SOP di peringkat diplomasi antara negara bagi memastikan kerjasama tiga negara dari segi rondaan, dari segi pemantauan, dari segi exchange of intelligence information akan dapat dilakukan dan sekaligus akan mengekang perkara-perkara seperti penculikan dan juga yang membabitkan keselamatan daripada berlaku pada masa akan datang. Terima kasih. Ya, story Bapa soal Sabah ni amat penting. Ya, Betul Tan. Ya, terima kasih Datuk Seri yang dipertua. Bintulu baru masuk, dia masuk headset itu. Usaha kita yang dirajui oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita semasa dia menjadi Perdana Menteri. Memang usaha yang baik untuk berdamai dengan Filipina Selatan. Ya. Jadi kita telah pun, saya juga terikut di Malacanang Palace pada seketika itu untuk menjadi saksi perjanjian antara kerajaan Filipina dan kerajaan Malaysia, Bangsa Moro MILF pada satu ketika itu pada beberapa tahun yang lalu. Dan ini memang usaha yang baik yang ditajui oleh negara kita. Jadi soal hubungan kait dengan antara kerajaan Filipina dengan kerajaan itu amat baik. Tapi baru-baru ini pada 9 hari bulan Mei, kita ada juga mendapat pencerobohan di Spratly Island, yang mana Navy kita menangkap 3 orang nelayan Filipina, dan bila di-interrogate, dia macam pihak Filipina telah tidak senang hati kerana Navy kita telah melukakan ataupun Filipina, ya, nelayan Filipina itu. Jadi adakah ini cara yang baik untuk membaikkan? Sabarlah Bintulu, ini soalan ini. Dia minta daripada pihak Kementerian Luar ni, apa hubungan kita ini? Adakah ia makin baik ataupun makin terancam di mana terdapat pencerobohan nelayan Filipina masuk kepada perairan kita di Spratly Island baru-baru ini, bulan ini juga. Ya. Ya. Terima kasih. Ia dilaporkan oleh Reuters. Tapi sebenarnya ia bukan berlaku di Spratly Archipelago. Dia berlaku di Terumbu Laksmana.
which is dekat north Sabah. Dan keadaan kedudukan terumbu Laksmana, kalau mengikut maritime features, ia dianggap sebagai rock. Bila dia sebagai batu, maka dia ada maritime boundary. Maritime boundary ini adalah 12 batu nautika untuk territorial sea. Ketika Navy dikatakan mengesan bot-bot nelayan itu, mereka berada pada 10 batu nautika. Dan kemudian ketika mana mereka ditahan, mereka berada pada 15 batu nautika. And terumbu ini berada dalam 200 batu nautika daripada dalam sekitar dipanggil EEZ. Berarti apa yang dibuat oleh operasi TLDM itu sebenarnya tidak bercanggah. Cuma dari segi dakwa-dakwi berkaitan dengan layanan dan sebagainya itu sedang ditangani oleh pihak TLDM dan pihak misi kita pun bersedia untuk memberi penjelasan seandainya dipanggil. Baik setakat ini pihak misi kita di Manila belum lagi dipanggil. Terima kasih. Sejemput